Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladang kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Dan yang ini saudara, kisah selanjutnya ini datang daripada Rafael. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Rafael. Saya nak berkongsi kisah. Saya peminat malam seram berasal daripada kota Damansara. Kita dengar sekarang kisah daripada Rafael untuk malam seram. Malam seram. Saya nak ketengahkan satu peristiwa. Saya adalah seorang yang kaki kelabing kisi. Saya memang suka pergi kelab, jumpa kawan-kawan, berjoget. Tapi sejujurnya, saya like the company. Tapi saya bukan jenis yang minum arak. Isap rokok pun tidak. Cuma saya memang suka menari dengan muzik yang kuat. Jadi pengalaman saya ni, saya pernah hantar seorang perempuan balik rumah. Ini kerana selepas saya ternampak perempuan ni dalam kelab malam, minuman dia telah pun dibubuh sesuatu. Maknanya dia letaklah dibubuh sesuatu depan mata saya. Saya ternampak ke si lelaki ni, dia letak sesuatu macam seperti serbuk dekat minuman perempuan. Dan bila perempuan ni minum, saya perhatikan daripada mula kejadian ini berlaku sampailah akhir saya nampak segala-galanya. Dan perempuan ni minum dalam masa 15 minit gitu, dia dah mula ada efek. Kepala dia mabuk pening, dia duduk dekat sofa, yang lain menari. Lelaki dekat sebelah dia pula cuba ambil kesempatan. Dan saudara, saya tahu orang ni bila dia mabuk, dia dah tak kenal orang. Dia cuma fikirkan tentang dirinya yang dalam keadaan sedemikian rupa. Jadi saya tahu kisi. Saya juga ada kawan-kawan yang nakal. Dan saya tak suka mereka berbuat demikian kepada perempuan. Sejujurnya clubbing ni kalau pergi setakat joget-joget, okey kot. Tapi saya tengok perempuan ni akan jadi mangsa. Saya pun pergi dekat meja perempuan ni. Saya kena kenal dia lah. Kata, Atika. Saya tahu nama dia. Sebab dari tadi saya perhatikan, saya dengar kawan-kawan memanggil dia Atika. Jadi saya jalan konon-konon depan dia, Atika, apa kat sini? Nak balik tak? Aku hantar. Saya pun tengok lelaki tu tengok saya atas bawah tau. Macam kau siapa dalam hati dia. Sebelum sempat dia tanya, saya salam. Kata, bro sorry, aku Atika punya abang saudara. Dia tinggal rumah sebelah dengan aku je, aku hantar dia balik. Tak apa, aku hantar dia balik, kata lelaki tu. Saya cakap tak kisah, aku hantar dia balik. Atika, aku hantar dia balik . Jadi, Casey, Atika akhirnya setuju nak balik dengan saya. Dia tak kenal saya siapa . Lelaki tu macam menyesal. Jadi bila nak hantar balik, saya bukan balik seorang Casey. Saya ada kawan perempuan yang lain yang juga perlu saya hantar balik. Saya beritahu kawan saya tentang hal yang berlaku, mereka setuju. Jadi bila balik tu, dalam kereta saya, termasuk Atika, ada 4 orang. 2 orang lelaki, seorang perempuan kawan saya, dan Atika yang kita baru kenal pada malam tu. Saudara, bila sampai dekat rumah Atika, kita dapat alamat dia daripada message handphone. Kita message, bila ada orang message dekat dia, kita reply balik dekat kawan dia. Dan kita call, kita kata kita nak tolong Atika, kita ceritakan lah. Baru kawan dia reply dengan alamat rumah Atika. Kita drive sampai dekat rumah dia, yang mana kawan perempuan saya yang duduk dekat belakang dengan Atika ni, dia nak hantar, dia takut lah. Dia kata, temankan aku boleh tak? Jadi seorang lagi kawan tunggu jaga kereta. Saya, kawan perempuan dengan Atika naik atas. Si Atika ni dah tak ingat dunia ke si? Dia dah mengelamun dan kita cubalah papah dia pergi dekat lift, naik atas rumah dia, sampai depan pintu rumah, nak buka pintu, makan lagi masa 10 minit cari kunci. Sebab dia dah tak boleh respon kepada pertanyaan. Dia dah betul-betul dalam zone yang mana dia dah tak ingat dan tak kenal orang. Casey, bila buka pintu, saya nampak dengan jelas dekat ruang tamu Atika ada kawan dia tengah baring dekat sofa. Buka pintu, alamak, nasib baik kawan dia baring tu tak pakai baju. Dia tengah baring dekat sofa. Dan saya cakap dengan kawan saya, Juli, kau bawa masuk Atika, aku di sini boleh tak? Jadi Juli kata, tolonglah temankan aku, tak nak lah. Juli takut lah. Jadi saya pun masuk dalam. Ini rumah orang ke si? Kita pun tak tahu mana switch lampu semua. Dan tak apalah, bukakan sepatu si Atika ni, sama-sama bawa dia pergi dekat bilik. Kemudian kita buka pintu, baringkan dia dekat atas katil. Dan kawan saya tulis note, kawan perempuan ni dia tulis apa yang kita buat pada malam tu, apa yang terjadi, letak dekat atas meja, siap nombor telefon dia lagi. Kemudian saya keluar. Bila saya keluar, saya tengok dekat sofa, kawan dia yang tadi baring dah tak ada ke si. Dalam rumah yang dia sewa, cuma ada satu bilik tidur, ruang tamu dengan dapur yang kecil. Jadi saya tengok kiri kanan, mana tadi Kemudian Juli pun dah habis tulis, dia keluar, dia jalan dengan saya tanya Juli sebelum kita keluar rumah, Juli, tadi bila buka pintu, kau nampak tak kawan Atika tengah baring dekat sofa? Juli reply, ada orang ke? Aku tak perasan kot. Sebab aku kat tengah angkat Atika ni. Kemudian aku nampak ada orang baring tau. Kau ni mana ada orang? Jadi kita tetap kasi cari. Sampaikan saya pergi toilet, saya tengok pastikan toilet tak ada orang kasi. Saya yakin bila tolak pintu, tengah baring tu seorang perempuan, rambut dia panjang kasi. Saya pun cakap dengan Juli, bulu rumah aku dah meremang lah. Jomlah kita turun. Tutup pintu, kita pun turun bawah, masuk dalam kenderaan dan terus pulang hantar kawan-kawan.
Kisah saya memang tak seram, tapi lebih seram lagi kalau Atika tu mungkin menjadi mangsa keadaan. Itulah pengalaman yang saya nak ceritakan. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu dia. Yang seram ni betul katanya yang seram ni bukan nampak orang baring dekat ruang tamu Atika ya. Itu seram dia sekejap ya. Yang seramnya Atika tu nampak menjadi mangsa. Berhati-hatilah ya.